kepada Allah. Dan juga dakwah ni, ni Zaid Zaid dah jadi punca ni, kita dah cerita pasal dakwah kan. Zaid kata tak apalah dia malu, baik, itu adalah akhlak. Apa dia? Apa yang Zaid tunjukkan tu akhlak. Dia rasa malu sebab ada ustaz dekat sini. Tetapi bagi saya pula, saya menghargai itu akhlak. Pertama, yang keduanya saya nak beritahu jangan malu-malu untuk membicarakan kebenaran. Jangan rasa malu. Tetapi apa yang Zaid tunjuk tu satu contoh yang sangat bagus, iaitu berakhlak. Samalah macam saya, kalau ada ustaz saya dalam Zoom, dalam ruangan ni, saya juga perlu berakhlak dengan guru saya. Sikit pun tak nak. Saya belajar daripada beberapa orang masyaikh, ketika guru beliau berada dalam majlis, dia terus berhenti pengajian dan dia terus edify, dia terus jual guru dia. Dia terus jual guru dia, dia kata tidak layak bagi aku untuk berbicara walau sepatah pun di hadapan guru mulia aku. Jadi untuk itu majlis ini aku serahkan kepada guru aku. Syekh dia kata tak apa, jalan, aku nak dengar, aku nak duduk dalam majlis. Dia pergi, dia peluk, dia salam syekh dia peluk, dia bawa sampai dekat tempat duduk, dia dudukkan syekh dia dekat tempat duduk dia dan dia duduk bawah. Nampak? Kan? Saya tengok keadaan tu, ya Allah, saya macam nak menangis. Cakap tinggi akhlaknya. Saya pergi satu tempat di luar negara, satu madrasah. Madrasah ni pemilik dia adalah geng-geng engineer. Geng-geng engineer, orang cerdik pandai. Yang berlatar belakangkan agama. Dia orang-orang agama lah, belajar agama. Kemudian dia adalah engineer juga. Ramai engineer dekat situ. 1, 2, 3, 4, 5 tingkat. 4 tingkat ke 5 tingkat, saya terlupa. Madrasah dia 4 tingkat. Dia tak besar pun, dia bukan 4 tingkat macam sekolah kita 4 tingkat, tak. Dia tangga tengah-tengah, ada kelas, ada hall sebelah kanan, ada hall sebelah kiri, kan. Kiri kanan, macam mana? Kiri kanan, macam mana? Anak saya nyanyi. Kanan kiri Ustaz. Tu sunnah, bagus. Anhar, terima kasih banyak. Sunnah kanan kiri kan, macam tu kan. Saya kiri kanan ni, saya nak masuk tandas. Jangan salah faham. Saya nak masuk tandas, kaki kiri, mulakan dengan kiri, itu sunnah. Anhar ajak masuk masjid. Bagi yang dah ada 2 dos vaksin dan dah berdaftar. Okey, baik. Bila saya pergi, dekat tingkat bawah tu, rupanya madrasah tu tingkat bawah sekali untuk pelajar-pelajar buta. Dia menghafal Al-Quran menggunakan Quran Braille. Bila saya dengar, saya disambut oleh penyambut tetamu, Allahumma salli ala Muhammad, anak murid ketua pelajar. Ketua pelajar, dia briefing dekat saya, dia kata, aku akan bawa kau jumpa dekat guru aku, tapi tolong dengar elok-elok, dia kata. Pertama sekali, jangan pandang muka dia. Yang kedua, kalau dia tak suruh duduk, jangan duduk. Yang ketiga, kalau dia tak tanya, jangan cakap apa-apa. Okay? Kemudian yang keempat, jawab hanya apa yang ditanya. Itu antaranya. Okay? Jika Mu'ayyid, kan? Dia ada belum apa-apa lagi, dia bagi peraturan. Jadi saya pun akur lah, kan? Cara dia nak ajar, hormat guru. Jadi masa saya pergi, dah masuk dia punya pintu, simple, bangunan dia simple je. Engineer punya bangunan. Jadi saya masuk, simple je bangunan ni kan, tapi menarik. Saya masuk, saya tengok pintu kanan terbuka, seorang guru tengah ngajar. Gurunya celik lah, tapi muridnya buta, tengah ngangung tengah hafal Quran ni, guna Quran Braille. Macam tu. Baik. Saya tengok di sebelah ada tengah belajar kitab. Saya naik tingkat, dekat sepanjang tangga dia, kau pusingan, tangga kan gitu, naik kan. Dia tak ada lift naik tangga. Tingkat 2 dia punya tempat pengajian. Surau dia dekat mana? Dia punya satu hall, dijadikan satu surau besar dekat tingkat atas sekali. Dan sebelah surau tu adalah bilik guru. Wah, saya cakap macam pelik pula. Sebab dia punya cara pemikiran dia, guru mesti berada di tempat tinggi. Tapi saya terfikir pula kalau guru tu uzur, tapi ketika tu engineer muda-muda, badan fit-fit semua. Kan, dengan janggutnya, dengan wajah berseri-seri, bercahaya, ahli-ahli Al-Quran mereka semua. Tu semua engineer yang hafiz Al-Quran. Muka subhanallah, kan. Kita tengok, kita akan ingat Allah SWT. Tengok muka dia, Allah. Kita akan ingat kehidupan akhirat. Kita tengok itu damainya kehidupan dunia ni, Masya Allah, kan. Jadi saya nak cerita naik tingkat 2.
Dekat keliling tangga dia semua design bangunan di negara tersebut yang dia dah ada contribution untuk binaan tu. Faham tak maksud dia? Maknanya kalau dia bina masjid, ada gambar masjid. Dibina pada tahun bila. Dia buat galeri tau dekat tangga-tangga untuk dia punya apa projek-projek dia. Cantik dia buat dia punya apa hiasan. Saya naiklah sampai ke pintu guru besar tu. Pintu kita punya mudir lah kan, ketua guru. Pintu pejabat guru dan sebagainya lah. Dia ketuk. Dia kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kata ada tetamu nak jumpa dengan tuan. Dia kata dari mana tu? Dia kata dari luar negara. Silakan. Dia kata. Lepas tu saya ingat dia dah beri peringatan. Dia kata ingat apa yang saya pesan. Dia kata insyaAllah. Saya pun masuklah ikut tunduk bawah kan. Kita menghormati peraturan. Saya pun duduk bawah. Saya pun dia kata fadal dia kata duduk. Silakan duduk. Dia cakap dalam bahasa Arab lah. Silakan duduk. Dan saya pun duduk lah. Saya pun duduk. Dia kata angkatlah muka kau tu. Dia kata aku tahu. Aku tahu murid aku dah beritahu kau macam mana. Baik. Itu untuk murid aku. Dia kata. Tapi adapun kau adalah tetamu. Orang yang seharusnya aku raikan. Angkatlah wajah. Dia kata. Bukan selalu kau tengok muka aku. Maka saya pun angkatlah muka saya. Tengok Masya Allah. Kan manis orangnya. Muda lagi. Kan, saya rasa sekitar awal 40-an lah. Masih bertenaga kan. Dia tanya ahwal Malaysia. Dia tanya ahwal keluarga saya. Antara soalan dia, saya rasa saya pernah cerita tak benda ni. Antara soalan dia, kat rumah ada TV tak? Dia kata. Dia kata kat rumah ada TV. Saya cakap ada. Dia kata, saya cakap rumah siapa? Sebab saya bujang, tak ada rumah sendiri. Saya duduk rumah keluarga. Kan? Ayolah dekat rumah mak ayah kamu ada TV tak? Saya cakap ada. Dia kata apa? La haula wala. Macam satu salah besar tau. Ya Allah, malunya kan. La haula wala quwwata illa billah. Tapi tak apa. Dia kata apa? Maksiat berada di luar rumah. Tetapi dia telah dijemput tanpa dipaksa. Walaupun kalau datang rumah saya, Ustaz cakap itu dalam tazkirah masa hari Jumaat. Ustaz cakap pasal TV jemput maksiat masuk, rumah Ustaz ada TV juga. Ya ada, 40 inci. Terus terang 40 ke 42, saya pun tak ingat. Terus terang cakap Lepas tu siap set up lagi, dah ada apa? TV konsol kan. Siap set up kan. Siap cantik-cantik kan Ustaz kan. Baik. Tapi faktanya adalah kita mengundang maksiat tanpa dipaksa. Tak ada siapa pun paksa kau beli TV tu. Okey? Cuma saya beli terpaksa sebab mertua duduk dengan saya. Arwah bapak mentua dengan mak mentua saya duduk. Saya sekarang 3 mak mentua lah, duduk dengan saya. Jadi pagi-pagi dia nak tengok tanyalah ustaz apa kan. Tanyalah ustaz sekejap je. Kan? Apa ni program-program kuliah tu sekejap je, lebih sinetron berjam. Kan? Cerita Melayu yang kejap dengki, rampas suami orang, rampas isteri orang, itu yang lama kan. Yang nasihat-nasihat tu sekejap je, tapi niat saya beli untuk mudah-mudahan Allah SWT maafkan saya, ampunkan saya. Niat saya beli untuk mak mentua saya. Sebab saya dengan isteri saya tak sempat tengok TV. Kami tak sempat tengok TV sangat. Tak sempat, tak tahu buat apa, tapi tak sempat. Kami berdua tak berapa nak minat tengok TV. Lepas tu saya berhasrat kalau ada dekat sini penaja-penaja, tolonglah saja cerita yang baik-baik daripada awal sampai habis, cerita yang baik-baik. Cerita tentang memaafkan, menghormati satu sama lain, kan? Tak kacau bini orang, kan? Tak ada dengki khianat, kan? Saling mendoakan, saling bersedekah, kan? Buatlah cerita Melayu yang macam tu. Melayu kan ramai yang baik-baik, kan? Yang tak baik dia tunjukkan menyampah kita daripada kecil, tengok cerita macam tu. Baik. Jadi soalan-soalan dia adalah bagaimana keadaan kamu dengan ayah kamu, keluarga kamu, TV ada tak? Itu TV saya tentang televisyen, ada 2 orang. Ada 2 orang yang tanya saya tentang televisyen. Kat rumah ada televisyen tak? Tapi saya cakap terus terang. Faktanya adalah memang dia mengundang keburukan masuk dalam rumah kita tanpa kita import. Kita tak perlu pergi Hawaii untuk tengok perempuan separuh bogel. Buka TV dah boleh tengok lah. Sekarang bukan TV. Dah ada lah. Apa nama ni? Dekat tangan kita ni. Dia ibarat pisau. Sama ada dia memberi manfaat atau dia melukakan. Kat rumah tak ada pisau tak boleh. Kita nak potong bawang. Kan? Kita nak potong ikan. Tetapi bila disalahgunakan maka dia memudaratkan. Itu saja konsep dalam dunia ni.
orang kata ada oh kereta mewah, orang kereta mewah ni sombong, ada BMW, ada Merc, semua sombong. Tidak, ada kita jumpa orang ada kancil buruk, so nak tercabut pun sombong juga. Jadi kesombongan itu bukan terletak pada kebendaan, dia berada dalam hati. Kan betapa orang yang ada kenderaan yang selesa, ada rumah yang selesa, tapi dalam hati dia penuh dengan rasa syukur. Kan penuh rasa syukur. Kita nak jadi orang yang macam tu, mudah-mudahan. Baik. Itu sedikit perkongsian pengalaman saya lah, tengok orang-orang soleh, jumpa orang-orang baik-baik, bagaimana mereka mengajar tentang adab, kan, ajar tentang adab, jumpa guru. Jadi dia tanya bagaimana wanita-wanita Malaysia, adakah mereka menutup aurat. Saya nak cakap macam mana, sebab wanita Malaysia ni ramai. Saya cakap yang menutup aurat, yang belum menutup aurat belum lagi, kan. Dia kata semoga Allah SWT memuliakan wanita-wanita di Malaysia, kan, dengan menutup aurat. Lepas tu adakah kamu dengan beberapa hubungan baik? Cakap alhamdulillah, kata semoga. Dia banyak doa. Orang-orang share ni, orang soleh ni banyak doa untuk kita. Lepas tu dia kata semoga Allah selamatkan kamu daripada fitnah TV. Tapi saya terus terang cakap saya tak selamat. Terus terang dekat tak selamat. Anak saya pun tak selamat. Kalau tak, manakan anak saya tahu ada Ultraman, kan? Masuk bilik, beri salam, tidak. Dia tendang pintu, kan? Anak saya kecil, umur 2 tahun, dia tendang pintu. Masuk macam mana? Weh, kau ni. Kan? Tak salam, tak apa, tiba-tiba, dia jumpa saya, kan? Lah pergi, bila kita bergurau dengan dia, saya empak-empak dia, saya peluk dia, dia nak minta bantuan, dia buat macam mana? Dia buat macam ni. Kan? Biar lampu menyala, minta bantuan. Jadi siapa yang patut ubah? Kitalah patut ubah. Minta dengan Allah, kan? Cakap, ya Allah, tolong saya, kan? Baru saya lepaskan. Macam tu, acak-acak macam tu. Ya Allah, tolong saya, ya Allah. Cakap. Selagi tak cakap macam tu, selagi tak lepas. Ultraman tak kuat, Allah hebat, kan? Allah yang cipta Ultraman. Ya Allah, toyong saya, kita pun lepaskan, kan? Okey, macam tu. Pandai-pandai kita lah, anak kita, kan? Kau yang belikan handphone, kau yang belikan TV, pandai yang kau nak repair balik, kan? Boleh, Baik, insya-Allah. Semoga Allah SWT bagi kebaikan yang banyak. Jadi macam saya cakap hari ni, hujan, doa makbul. Kan? Hujan pintu rahmat dibuka, doa makbul. Ketika kita sedang ditimpa musibah pun doa makbul. Lagi apa lagi? Doa seorang anak untuk ibu bapanya, doa ibu bapa untuk anaknya. Semalam saya berbincang dengan satu orang yang mana semoga Allah SWT memuliakan beliau. Satu budak muda meninggal dalam keadaan kita tahu dia tipu mak ayah dia. Tipu mak ayah dia, dia banyak buat onar. Dia kulit sawo matang, kulit saya lebih gelap daripada kulit dia, tetapi waktu saya ziarah dia di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ziarah dia di ICU, dalam keadaan dia sangat derita, seperti kulit dia seperti disalai. Saya ziarah dia 3 hari ke 4 hari sebelum dia meninggal. Jadi disalai. Dalam saya punya pengalaman ni, kawan-kawan, kalau saya teringin sangat jumpa seseorang tu, saya pun tak tahu kenapa, kan? Terkadang itulah pertemuan terakhir. Dia ada satu keinginan sangat kuat. Saya cakap apa jadi pun saya boleh batalkan appointment saya boleh batalkan kelas saya, sebab saya ada benda saya nak pergi, saya nak pergi jumpa seseorang. Bila perasaan tu tersangat kuat, kebiasaannya itu adalah pertemuan terakhir saya dengan dia. Kebiasaannya, itu pengalaman saya lah. Jadi kalau ada di kalangan kawan-kawan di SAR JB ni, kalau tiba-tiba ustaz cakap, ada rumah tak, nak ziarah sangat ni, hati-hati. Kalau boleh, ustaz jangan datang, kan? Jangan datang ustaz, tolong merayu, kan? Mak-mak saudara saya kalau demam ke apa, dia cakap, kau jangan datang tau, rumah busu, kata. Kau jangan datang, kata. Dia orang bergurau. Tapi biasanya macam tu. Tapi tak adalah saya pergi datang ziarah tu. Dia ada rasa kasih, ada rasa rindu lain. Tapi ada satu rasa yang saya akan cakap dengan rumah saya, kalau saya tak pergi, saya akan galat. Saya akan cakap, ada perasaan tu, dia lain. Tapi ada perasaan kita rindu, kasih sayang tu kuat macam mak saudara, nenek saudara kita, kan. Anak-anak buah kita, rindu yang kuat itu lain. Jadi kalau saya jumpa kawan-kawan sini, kalau untuk bersilaturahim, rasa rindu nak jumpa itu, saya beritahu lah tak ada apa-apa, saya saja teringat rindu nak makan-makan sesama, tak. Ataupun saya beritahu, Akramul kat mana, ada rumah tak? Saya memang teringat, saya cakap kalau saya tak jumpa awak ni, saya akan galat.
Masa tu kau siap-siaplah keramul. Kau tinggalkanlah besi-besi, kau nak angkat besi, nak jadi kuat tu kau tinggallah. Mulalah angkat takbir. Selalu angkat takbir. Orang yang selalu angkat takbir pun kita tengok dia muzzle pun boleh tahan kuat. Yang sibuk. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi saya nak cerita satu budak muda tadi. Dia punya daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Saya masuk je bilik ICU tu, saya terperanjat. Dia macam kena salai. Tu kena salai. Tengok itik kena salai kan. Ayam kena salai. Dia macam tu. Saya hanya satu perasaan, saya tahu dia punya latar belakang apa kesilapan-kesilapan daripada parent. Saya hanya harap satu, ya Allah, kan, macam doa Nabi SAW, in taghfir lahum fa innahum ibaduk. In tu'azibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, itu yang saya bacakan depan almarhumah dia perempuan. In tu'azibhum fa innahum ibaduk. Masa tu kita tak boleh tahan mata, ya Allah, kita nak sangat. Ya Allah, kalau kau azab dia ni hamba kau pun. Dia bukanlah hebat sangat apa pun, dia bukanlah orang kaya, dia bukan apa pun, dia hamba kau ya Allah. Kan in tu'azibhum, kalau kau azab dia fa innahum ibaduk. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Abdullah bin Rawahah bacakan ayat ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Rawahah ni. Abdullah bin Abbas bacakan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ayat ni. In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum, kalau engkau ampunkan dia ya Allah, fa innaka ghafurur fa innaka antal azizul hakim. In taghfir lahum, Masya Allah, saya terlupa pula ujung dia. Kalau engkau ampunkan dia, maka sesungguhnya engkau yang maha perkasa. Maksud dia, kalau engkau ampunkan dia, ya Allah, engkau tetap Tuhan, engkau tetap maha perkasa, engkau tetap hebat, engkau tetap di aras kau. Tapi kalau engkau nak azab dia, dia ni hamba engkau, ya Allah. Faham tak? Jadi saya baca berulang-ulang kali dalam hati, ya Allah kan. Doa gitu, ya Allah, kesianlah kat dia, maafkanlah dia, muda lagi dia ni, 27 ke 28 umur dia masa tu. Ya ke 29, ke 30, ke 31, macam itulah. Tapi tak sampai 33, dia muda sangat. Dia muda sangat, bujang. Macam-macam kerenah kan. Macam-macam kerenah buat hal dengan mak bapak dia. Tapi itulah seorang anak tunggal. Ditakdirkan 3-4 hari kemudian meninggal dunia. Saya balik semula ke Melaka. Masa mengiringi jenazah beliau, sepanjang saya mengiringi jenazah beliau ni sampai ke perkuburan, saya hanya satu doa je saya minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, aku tak nak mati macam ni. Ya Allah, aku tak nak mati macam ni. Kan? Allah, aku tak nak mati macam ni. Dan Allah SWT bagi saya satu ilham. Kalau kau tak nak mati macam ni, tak ada orang, tak ramai yang datang solatkan dia. Tak ramai orang yang mengiringi dia ke kubur. Dan saya tak nak dalam keadaan tu. Saya terdetik dalam hati apa? Cara dia adalah kita bersilaturahim, buat hubungan kasih sayang, selalu menziarahi antara satu sama lain. Selalu memberi hadiah kepada orang-orang yang kita sayang untuk kuatkan perhubungan. Jadi mudah-mudahan, mudah-mudahan ya Allah. Tapi rintihan saya sepanjang saya mengiringi jenazah tu, perjalanan lebih kurang 20 minit. Kan pakai pikul kan, tak pakai van masa tu kan, masih lagi pakai pikul. Jalan ganti dalam 20 minit punya bawa jenazah tu. Doa saya adalah satu, ya Allah, aku tak nak mati macam ni. Ya Allah, aku tak nak mati macam ni. Ya Allah kan, aku tak nak mati macam ni. Aku tak nak mati. Sedih ya. Sedih. Tapi saya bersangka baik pada Allah SWT. Semalam saya baru sembang semula dengan satu orang, dia call saya tentang isu yang sama. Saya kata, ya Allah ya Arhamar Rahimin, semoga almarhumah mendapat sesuatu yang berbahagia dekat alam barzakh sana, sebab dia masih adik ibu dan bapa. Ibu dan ayah dia masih hidup lagi. Kan? Doa ibu boleh tukarkan. Doa ibu boleh tukarkan natijah anak di dalam kubur dan di alam akhirat. Doa satu orang ibu, doa satu orang bapa. Selagi mana anak itu beriman kepada Allah SWT. Dia punya guideline dia beriman kepada Allah. Khalas, selesai. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita perkara yang sama. Dan saya pernah berbicara dengan mak saya. Sembang balik kampung dengan mak. Pilihan. Yang ni tolong respon sikit. Kalau nak buat diberi pilihan oleh Allah SWT, you all nak meninggal dulu ke biar mak ayah meninggal dulu? Mak lah, mak. Tak payah menggiling, Faizah tak payah menggiling. Andai kata diberi pilihan. Ini dalam saya punya program orientasi dulu, zaman-zaman belajar dulu. Kawan-kawan adik-adik pelajar, ini soalan wajib saya tanya. Ini juga soalan wajib untuk saya tanya pada anak-anak murid saya. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Apa soalan saya tadi? Kalau diberi pilihan, kita nak meninggal dulu ke biar mak atau ayah meninggal dulu? Parents dulu. Kita dulu. Zaid kata kita dulu Biar kita dulu. Ada bincang dengan Pak Izzah. Macam mana? Awak macam mana? Awak macam mana?
Pak Izzah suka awak matilah dulu. Ada hibang untuk saya kan. Ha? Kalau terfikir, kalau saya terfikir biar parents meninggal dulu. Jadi Sebab doa anak boleh terus ni kan. Sampai doa anak untuk ibu bapa. Okey. Kau dah kenapa Pak Izzah? Kau asyik ketawa. Betul lah tu dia cakap. Okey, kita tanya Pak Izzah. Awak mati dulu ke Zaid mati dulu? Lain pula. Lain pula soalan dia. Sorry. Awak mati dulu ke parent? Kalau ni yang saya rasa lah kan. Parents lah juga. Sama macam apa yang Zaid fikir. Mula Zaid cakap biar dia meninggal dulu. Lepas tu Pak Izzah kata, awak biar betul. Takkan saya tinggal seorang-seorang jaga parent awak. Awak jangan macam-macam kan. Okey. Parent dulu. Dia bincang Okey, parent dulu. Okey, bagus. Kenapa Pak Izzah parent dulu? Kenapa Allah. Jawapan tiru. Kalau saya tengok parents saya sendirilah kan, tak tahu yang lain. Maksudnya dia memang maksudnya bersedia, maksudnya memang ke arah yang tu kan sekarang kan, tak kerja apa semua kan, tapi kita ni macam banyak sangat lagi nak kena belajar, banyak sangat lagi nak kena berubah, nak kena ni macam tu lah. Tapi apa pun ajal kan, boleh kita dulu, boleh dia dulu. Tapi itu apa yang saya rasa je. Okey Zaid, macam tu sepakat Khalas. Khalas, insya-Allah. And Zaid Arabi, Zaid Misri macam orang Mesir. Munir, macam dah nak masuk skrin dah rupa muka tu Munir. Kalau Munir macam mana? Abdullah Munir. Kalau saya sama apa yang macam Zaid dengan Izzah fikirkan tadi Ustaz. Wah, senang Saya menghormati pendapat guru saya. Okey, baik. Saya tengah scan, saya tengah cari siapa muka berkerut macam-macam tak setuju lah dengan apa Zaid cakap ni kan. Kita tanya mambang kuning kita. Pak Ustaz. Ya, saya. Dia macam-macam dia. Minggu ni biru, minggu ni kuning. Okey. Yep. Silakan. Siapa dulu? Kalau ikut realiti pun memang dua-dua dah tak ada. Tapi anda kata diberi pilihan. Dipilih dah ni. Tapi kalau ikutkan orang tua dululah. Parent dulu. Baik. Alhamdulillah. Saya tak tanya yang lain-lain sebab yang lain-lain dia akan SDA. Tahu SDA? Seperti di atas. Kan? Jawapan saya SDA Zat. Seperti di atas katanya. Baik. Saya sembang dengan mak saya. Mak, kalau dia pilihan biar abang meninggal dulu ke mak nak meninggal dulu? Dia kata biarlah mak kan. Dulu ayah kau meninggal pun maknya sedih tak habis-habis kan. Nanti kalau abang meninggal dalam keluarga adik-adik saya suka cakap saya ni anak emas. Tapi saya tak rasa macam emas pun kan. Tapi adik-adik cakap kau nak emas mak boleh lah. Kau nak emas ayah kan. Anak emas. Saya pun tak nampak apa emas dia. Tapi cuma sebab saya ni sanguine. You know what mean sanguine? Sanguine ni adalah orang yang suka buat bising dalam rumah. Menceceh, kacau adik, kacau mak kan. Bersembang dengan mak, bergurau dengan mak. Jadi saya masuk dalam rumah saya akan kecoh. Kalau saya pergi masjid, rumah senyap. Saya balik je dengar motor saya dah balik kan. Kejap lagi kecoh lah rumah ni. Kecoh kan. Buat kecoh tu nama dia sanguine. Dalam ilmu psikologi disebut sanguine. Sanguine ni dia suka atas stage, dia suka ke depan, dia suka memekak kan. Orang Melaka cakap memekak macam ni kan. Dia karakter macam tu. Baik. Saya cakap kalau mak dengan saya cakap mak pergi dulu, mak masih beruntung. Abang akan cakap dengan adik-beradik, abang akan cakap dengan ibu aduai, abang akan cakap dengan cucu-cucu mak, abang akan ingatkan dia orang ni supaya sentiasa buat baik untuk mak dengan ayah, doakan untuk mak dan ayah. Jadi mak duduk elok-elok ontok-ontok dekat dalam barzah tu, mak dapat dia salam daripada kita orang adik-beradik. Abang tak kisah. Kan? Tapi kalau abang pergi dulu pun, abang yakin abang akan gembira dan berbahagia sebab abang ada mak yang sentiasa akan doakan untuk abang. Jadi apa keadaan kita beruntung. Soalan yang jahat. Soalan ni agak jahat. Mak dengan ayah, siapa patut meninggal dulu? Okey, dilarang meniru. Mak. Ayah. Siapa patut pergi dulu? Mak pergi dulu ke ayah pergi dulu? Ayah.
Siapa cakap ayah tadi? Syaril. Syaril. Kenapa Syaril? Sikit. Sebab pengalaman saya sendiri, bila mak pergi dulu, keluarga agak tu sikit lah. Tapi bila tengok yang mak ada, keluarga tu lebih okey sikit lah. Gitu. Baik. Terima kasih. Pengalaman yang lain Lain? Siapa cakap? Cakap. Siapa kata mak patut pergi dulu? Ada? Antara mak dengan ayah, biarlah mak pergi dulu. Ada tak? Tak ada? Okey. You all tak payah cakap. Kalau tunjuk jari satu macam ni, okey, dekat depan muka baru nampak. Kalau satu macam ni, biar ayah pergi dulu. Kalau dua macam ni, biar mak pergi dulu. Come on, share sikit. Mak ke ayah patut pergi dulu? Mak ke ayah? Mak ke ayah? Mak ke ayah? Ada tak angkat? Faizah, angkat Faizah. Kan? Nolia. Semua takut Faizah dua, atau mak kena pergi dulu. Okey? Betul Okey. Kita nak tanya Hey, Joe Biden. Siapa? John Biden, siapa nama? Yang US ni tu kan? Dia lagi teruk dia satu keluarga, biar satu keluarga pergi terus kan, macam tu dia buat. Lagi kejam. Bukan Ustaz. Bukan Ustaz. Ni tak tahu nak pilih, tak tahu nak pilih. Bukan satu Tak tahu nak keluarga. pilih. Ingatkan satu keluarga terus Bukan Ustaz, jangan Ustaz, jangan. Baik, Faizah. Share sikit kenapa mak Sama lah kot yang apa yang saya reflect dengan keluarga juga. Mak saya suri rumah, tidak bekerja, memanglah dia jaga anak apa semua kan, cukupkan makan apa semua. Tapi still daripada ayah lah yang mencari rezekinya. Maksudnya kalau tak ada, bukan mak yang tak pandai, pandai juga. Tapi mungkin adalah macam kekangan. Tapi kalau ayah tu tadi, dia memang yalah, mungkin cari nafkah apa semua boleh juga memenuhilah apa yang anak inginkan. Tapi macam tu. Apa yang saya rasa lah. Okay, Faizah dari segi materialistik bukan dia materialistik, dari segi materialistiknya kan. Dari segi keperluan hidup, itu maksud dia. Kalau orang aku cakap materialistik macam wah, muka masing-masing Baik. Satu lagi betul Faizah cakap. Satu lagi Faizah, ada satu lagi Faizah tudung putih. Dia pun angkat dua jari juga katanya tadi. Kenapa mak? Nangis kan? Okey. Kau nak nangis ke nak ketawa? Come on Faizah, come on. Come on. Samalah sebab pengalaman ni. Sebab abah tak ada. So masa kecil-kecil struggle lah. Mak nampak struggle gila. Mak masih ada lagi? Okey, cukup. Kan? Sekarang dia punya boleh saya izinkan bangun pergi ambil towel ke? Kalau air mata mencurah itu kan. Ambil towel ke, ambil mangkuk ke, dadah. Baik. Terima kasih pada perkongsian. Okey, saya rumuskan sikit. Akramul cover sikit. Biar kaum hawa saja menitiskan air mata. Baik. Kedua-duanya bagus. Kedua-duanya bagus. Cuma saya nak beritahu tentang Faizah. You all kan businessman, businesswoman. This is time for your revenge. Your past. Kan? Saya pun dah tak ada ayah. Jadi zaman sekarang baru Allah lapangkan rezeki. Orang rumah saya pun berniaga juga. Kan? Saya guru, tapi orang rumah saya berniaga lah. Dia berniaga, alhamdulillah Allah majukan dia. Allah bagi dia kemajuan kan dalam bisnes. Asalnya bisnes kami bersama lah. Saya suka bisnes kan. Jadi dia berhenti daripada bank, so dia fokus untuk bina perniagaan. Dan kita nak beritahu dream satu orang anak adalah dia nak membahagiakan orang tua dia. Pertama sekali dari segi keperluan, betul tak? Untuk memberi kebahagiaan dia, kita boleh bagi cinta, boleh bagi hati dan jantung, paru-paru semua kita boleh bagi. Tetapi dari segi zahiriahnya adalah kita tak nak dia fikir langsung. Saya punya dream this is my one of my dream adalah saya nak buat mak ayah saya kalau dia pergi shopping, tapi ayah saya dah tak ada, saya tinggal dua je, mak mentua dengan mak saya. Kalau dia pergi pasar, dia boleh ambil, saya yang bayar. Kalau dia pergi beli baju, dia ambil, kita yang bayar. Kan?
Satu kali kakak ipar saya bawa mak mentua saya pergi Korea, orang rumah saya bagi 200. Bagi abah 200, mak 200. Cukup tak bang? Saya pernah dengar cerita masa dia belajar dekat UiTM, masa dia pergi Langkawi, abah bagi dia 200 duit belanja. Saya cakap, itu pergi Langkawi, come on lah. Itu pergi Langkawi 200. This time dia pergi Korea. Cakap logik lah sikit, kan? Saya cakap macam tu, saya cakap, come on lah. Dia kata, pergi Langkawi pun bagi 200. Ini pergi Korea takkan 200, kan? Sebab kena ingat, bapak kita ni, orang tua, dia suka layan cucu. Faham tak? Dulu dia tak dapat nak bagi keselesaan belanja untuk anak-anak, tapi dia nak layan cucu, tapi dia tak ada duit. Tapi oleh kerana dengan duit belanja kita bagi tu, dia bebas tau. Dia seronok. Jom matuk belanja, jom matuk kan. Pernah saya ternampak bapak mentua saya, anak saya ni, dia minta, Tok, kan Tok kan manjakan cucu, Tok nak ni. Dia nak bayar, ketika tu tak ada duit. Wah, benda tu, that moment, very touching. Saya cakap, ya Allah. Saya tanya rumah saya, belanja bulan-bulan biasa bagi siapa? Dia kata bagi mak. Apa? Sekali yang dengan mak. Saya cakap, no. Kan, jangan. Selepas daripada insiden tu, saya cakap, abah ni abah punya, kan, ni abah punya, ni mak punya, yang mak dengan abah ni ada kat mak abahnya, tapi abah punya abah punya. Boleh faham tak? Jadi siapa yang angkat satu tadi, geng-geng lelaki kena ingat, nanti anak-anak you all akan ditanya, dia pun angkat jari satu, biar abah mati dulu, biar ayah mati dulu. Saya tanya anak saya cakap tak nak jawab soalan tu. Kalau ayah dengan umi siapa patut mati dulu? Dia tak nak jawab. Dia kata, abang tak suka ayahnya soalan ni, kan? Soalan yang paling abang menyampah dalam hidup abang, soalan ayah ni. Kan? Okey, baik. Boleh atas pengalaman masing-masing. Saya respon sikit Sahril. Sahril kata bila mak tak ada, ayah kan? Betul Sahril Betul. Tinggal ayah, orang lelaki. Baik. Kawan-kawan saya yang duda, saya minta maaf, this is a real life. Saya cakap kawan-kawan saya yang duda, kehidupan masih panjang, kehidupan perlu diteruskan. Yang pergi biarkan pergi. Saya cakap pergi cari calon lain. Pergi cari, saya cakap. Kalau tak aku carikan. Ada kawan-kawan saya yang duda, yang kematian isteri dan sebagainya, saya yang menghasut. Sebab dia ada 2 anak, 3 anak. Bayangkan anak dia dekat Terengganu, dia dekat Johor. Sebab dia tak ada isteri, tak ada siapa nak tengok anak dia, nak urus anak dia sakit pening dan sebagainya. Dia hantar anak dia balik kampung dekat Terengganu. Yang dalam masa yang sama, dia lawan perasaan dia rindu kat anak dia. Saya cakap, kalau kau rindu dekat anak kau bayangkan anak kau rindu kau. Kau bayangkan anak kau duduk dengan nenek. Dia kehilangan ibu. Lepas tu bapak pula jauh. Terengganu dengan Johor jauh, tuan-tuan. Saya cakap macam ni je. Kan? Saya bujuk, psycho dia, cakap-cakap baik-baik. Saya cakap, bukan kau pedulikan orang kata apa. Pedulikan orang cakap, oh bini baru meninggal, nak cari bini baru apa. Pedulikan. Ini adalah kehidupan. Saya cakap dengan dia, ini adalah kehidupan. Kau bayangkan anak-anak tu dia perlu membangun dengan kasih sayang satu orang wanita. Cakap, usahakan. Dia dengar saya cakap tu, dia nangis. Dia bergenar mata, nangis, duduk kat stor sukan sekolah. Stor sukan lah tempat cikgu lelaki lepak kan. Selain daripada kantin dan surau. Jadi nangis. Akhirnya Allah temukan jodoh dengan orang yang baik-baik, alhamdulillah. Kan, saya cakap pedulikan, tutup telinga pada orang nak cakap. Kita buat lillahi ta'ala. Kita buat kerana anak-anak itu. Dah cukup. Itu saya punya ni. Atuk saya pun, atuk saya, nenek saya meninggal pun sama juga. Dia berbincang. Ada bapak saya cakap, tak payahlah. Dia kata, apa dah tua dah pak kan. Patut apa buat persiapan, tak payahlah fikir lain. Saya kata, pak perlu ke apa nak kahwin lagi ke apa dan sebagainya. Baik, saya minta maaf dalam ni kalau ada orang bujang. Kalau ada orang bujang, saya minta maaf. Saya duduk jauh masa meeting family tu. Masa meeting family untuk atuk saya ni macam mana nak urus, perlu dinikahkan lagi ke tidak ataupun dan sebagainya. Saya duduk jauh, saya dengar, saya duduk diam, saya tak campur sebab saya orang yang tak layak untuk berbincang sebab saya cucu. Biar dia orang adik-beradik saja. Kan, bincang. Tak ada kata putus. Satu orang mak saudara saya cakap, cuba tanya, minta maaf, orang kampung panggil saya Tan. Sebab saya kan sanguine, suka kacau orang, dia panggil saya jantan. Kan? Sebab dia geram, dia kata, ni mesti si jantan ni punya kerja ni kan. Siapa yang Mekah tu? Siapa lagi kalau bukan si jantan tu? Jantan dah lama, mak saudara panggil Tan ni. Dia kata, Tan. Tan sini jap. Cakap ada apa? Tan bagi pendapat. Atuk ni perlu nikah lagi ke tidak? Saya cakap spontan je. Saya cakap perlu nikah.
Masing-masing kaget. Oh, kaget ni macam Indonesia. Kaget lah. Kenapa tiba-tiba juga atuk perlu nikah? Jadi, kenapa pula? Apa reason dia? Saya cakap, saya duduk dengan atuk, saya duduk dengan atuk. Makan, pakai atuk, saya boleh urus. Tak ada masalah. Kan, saya boleh masak. Simple-simple. Kami orang lelaki makan simple-simple. Tapi ada satu benda, siapa yang nak teman atuk kat dalam bilik? Kan? Orang lelaki, sekuat segagah mana pun, dia perlukan satu wanita. Dan Allah nak beritahu orang lelaki, dia lemah. Kadang-kadang satu wanita tak cukup, dia perlu 4 wanita. Sebab dia lemah. Orang lelaki ni lemah. Sorry to say. Orang lelaki ni dia sangat lemah. Dia perlu diuruskan oleh 4 wanita. Teruk orang lelaki ni, tak apa-apa lah. Baik, orang lelaki sangat lemah. Saya cakap benda ni. Saya cakap dalam bilik, di sebalik pintu bilik ni, siapa yang nak berurusan dengan atuk? Takkan saya. Tak gamak. Kan? Saya cakap lelaki, saya cakap kena ingat penciptaan Nabi Adam AS dan kewujudan Hawa. Kan? Bagaimana indah cantiknya. Cantik persiapan syurga yang Allah beri pada Nabi Adam AS, tetap dia rasa kekosongan, dia minta dengan Allah SWT satu teman. Berilah aku satu teman untuk aku berhibur, maka Allah ciptakan Hawa. Maka terhiburlah kehidupan dia. Beres kawan-kawan Syahril boleh Syahril Okay, Ustaz. Okay. Sebab saya orang tua saya dulu tak ada. Tapi lepas arwah mak meninggal tu, tak lama lepas macam Ustaz cakap tadi lah, lelaki ni dia lemah. Dia perlukan teman. Jadi saya suruh bapak saya cari calon, kita masuk Minang. Okey je. Sampailah akhir hayat dia. dapat Dapat. Sebenarnya dia nak kawan, dah macam lagi usia-usia dah veteran, dia perlukan teman. Ceritanya teman. Okey, yang dah ada satu tu teman elok-elok. Kan, kau nak teman bini kau pergi shopping pun malas, ada hati nak cari teman ramai-ramai. Pergi dah. Okay, wah. Okey, kita jet sikit. Tadi saya dah support you all. Kan, lelaki yang lemah, saya dah support bila saya cakap jadilah teman yang baik, saya nampak Faizah je yang macam nak cabut kepala nganggur. Yes, betul-betul. Nak teman pun payah. Baik. Cukup dulu setakat ni tentang kehidupan kita, kekeluargaan kita. Itu sedikit, sebenarnya itu adalah buah daripada Al-Quran yang kita baca. Kan, daripada banyak-banyak dalam Al-Quran tu, itu adalah buah kehidupan dia yang kita nak terjemahkan dalam kehidupan kita. Al-Quran ni benda yang dibaca, difahami dan diaplikasi. Lagi satu, oleh kerana kita ni umat Nabi SAW, perlu disampaikan. Boleh? Jadi nak sampaikan kena berhati-hati, bukan boleh sembrono, tengok keadaan juga. Kadang-kadang disalah erti pun bahaya dia menjadi fitnah. Baik, siapa ingat minggu lepas kita punya tajwid buat apa? Tengok buku catatan masing-masing Kol-kola. Insya-Allah. Berapa huruf? 5. Baik. Berapa bahagian kau kalah? 3. Pertama? Qala sukhra. Surah. Sod, ghin, ra. Saghir. Maknanya kecil. Qala kecil. Saghir. Jadi dia jadi surah. Sod, ra. Sod, ra cakap. Sod, ghin, ra, alif. Baik. Kemudian ada kubra. Kubra diambil daripada perkataan kabir, besar. Satu lagi. Akhbar. Akbar tu apa? Lebih besar kerana Lebih ada besar. syaddah. Contoh ada syaddah. Contoh ayat. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Sebab dia ada syaddah. Dah. Boleh selesai. Minggu lepas kita sampai ayat berapa? Ayat 40. Baik. Ada orang baru hari ini? Tak ada. Ada. Saya kelihatan Firdaus apa juga? Firdaus Rabi'aun. Baru. Firdaus. InsyaAllah Firdaus. Assalamualaikum Firdaus. Waalaikumsalam. Salam perkenalan Firdaus. Terima kasih Ustaz.
Baik, sedikit latar belakang Firdaus. Ta'aruf sikit latar belakang pelajaran. Nama saya Firdaus bin Rabi'on. Baik. Saya lepasan diploma mekanikal dari Politeknik Johor Bahru. Baik. Sebelum ni bertugas sebelum masuk Malaysia ni bertugas sebagai technician lah di Telekom Malaysia. Tetap di Kulai dekat dengan Mak Ustaz lah. Mak Ustaz Farizul. Oh, Ustaz Farizul. Jo. Ustaz Jo, Kulai mana? Kulai Bandar Putra. Baik. Muhammad Hairi. Ada tak Muhammad Hairi? Ya, saya Ustaz. Muhammad Hairi, saya rasa macam baru first tengok. Adakah benar? Ada Ustaz, tapi saya silent reader. Ada. Minggu lepas je tak ada. Oh, baik. Baru sekali tak jumpa, rasa macam tak pernah jumpa. Nampak tak kuatnya apa? Ukhuwah kita ni. Wah, cover. Kan? Baru jadi papa tu Ustaz. Baru jadi ayah. Masya-Allah, barakallahu fiik kan. Allahumma barik fil manfub. Semoga Allah beri keberkatan pada anugerah dia. Yang pertama ke yang ketujuh? Yang pertama. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Lelaki perempuan? Lelaki. 2 ekor kambing standby. Sama lah yang Firdaus tu pun. Firdaus tadi tu mana? Firdaus Rabi'un. Yes. Masya-Allah. Satu Muharram. Alhamdulillah. Sama lah 1 Muharram. Time Covid ni sempat korang bagus. Manfaatkan masa Baik. Firdaus. Kalau tengok dari segi jambang ni, jambang janggut tu dah macam kori dari Sabah. Silakan Firdaus ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz belum bersedia Ustaz. Belum sedia InsyaAllah yang lepas. Boleh, tak ada masalah. Okey, Hairi boleh? Tak pernah ada orang jawab macam tu lagi, Fir. Ni yang pertama, tolong tulis dalam rekod kita yang pertama. Yang lain semua okey Zaid kata yang uzur pun baca Ustaz. Hairi boleh Hairi? Surah apa? Al-Waqi'ah. Dia baru tanya surah apa? Dia tak pernah masuk ke? Surah Al-Waqi'ah. Baik, tak apa. Minggu lepas dia tak ada. Okey, ya, kita belum beralih lagi. Kita masih nak betulkan Al-Waqi'ah. Zaid, lepas ni surah apa Zaid? Lupa lah. Dah bincang lah? Lepas ni orang nak belajar surah apa? Tempoh hari ada bincang kalau untuk belajar ni surah Al-Mulk. Untuk belajar dekat surah Al-Mulk. Masya-Allah, bagus. Boleh Tapi hari ni kita tengok sikit Al-Waqi'ah, kita nak tengok dekat tajuk sikit. Khairul. Sila Khairul. Ya Ustaz. 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Terus sama fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Baik, masya-Allah. Bacaan yang bagus. Tartil, meratal satu persatu. Okey, sikit. Fi samumin wa hamim. Kenapa Khairul baca dengung? Dekat samumin wa hamim. Yang lain jawab. Tanwin bertemu waw. Idgham al-ghunnah. Masya-Allah. Idgham ma'al Gunnah. Berapa huruf? Waw ya mim. Ya wa mim nun. Ya wa mim nun. Ya wa mim. Nun. Baik. Nun. Wajibul gunnah berapa huruf? Lam. Dia dua huruf. Lam dengan Lam dengan ra.
Ra. Baik. Kedua-duanya salah ya. Okey, baik. Idgham ma'al gunnah 4 huruf. Idgham bila gunnah tanpa dengung itu yang disebut oleh Haziq dan juga Fatihah tadi. Itu idgham bila gunnah 2 huruf. Bila tanwin bertemu dengan lam, tanwin bertemu dengan ra. Dia tidak perlu didengungkan. Kalau dia dengung sikit pun salah. Halas, selesai. Soalan saya wajibul gunnah yang kena dengung. Mim nun. Mim dengan nun mati. Nun mati. Betul lah, betul. Sabdu. Balik Sabdu. Siapa cakap sabdu tadi? Hana. Oh, bukan mati alamak. Alamak. Tak, dia belum mati lagi. Syaddah sabdu tu yang tak ada W kecil kan. Syaddah. Mim syaddah dan juga nun syaddah. Contoh wa ammasa okey. Dan juga nun syaddah. Bawah tu nanti kita akan jumpa nun syaddah. Contoh wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utsun. Boleh nun syaddah dan mim syaddah itu wajibul gunnah. Dia tidak ada kompromi. Dia mandatory, wajib dengung. Boleh? Boleh. Baik, kalau tengok ayat 51. Baik, saya belanja sikit. Saya belanja biar saya je baca. 46. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utsun aw abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Baik. Tengok ayat 51. Tsumma innakum ayyuhad dhallunal mukazzibun. Dekat situ ada dua-dua wajibul gunnah. Nampak? Mim dan juga mim syaddah dan juga nun syaddah, kalau ada pensel bulatkan tak apa, bulatkan, buat anak panah ke atas, wajibul gunnah. Dah. Siapa yang baru first time dengar tentang wajibul gunnah, tolong buat satu. Yang first time dengar, ni first time lah baru tahu wajibul gunnah ni ada 2 huruf kena baca dengung sangat. Buat begini. Saya nak tengok. Buat dekat atas batang hidung dekat dagu saya tak nampak. Buat macam ni. Saya nak kira cepat. Saya nak kira 1. Alhamdulillah ramai dah tahu. 2, 3. Lagi sekejap. Saya pergi page yang pertama, tadi page kedua. 2, 4, 5. Tak ramai. 4, 5. Maknanya tak ada banyak sangatlah saya punya saham kan. Kalau semua tak tahu, this is your first time yang you dengar tentang tu, ini semua saya punya kekayaan hari ni. Wah, masya-Allah, 30 orang baru tahu. Jadi you all akan beritahu pada anak-anak akan beritahu pada you all punya cucu-cucu, pada ipar dua, semua dia punya wish. Kaya kan. Masya-Allah. Tapi ni tak cukup kaya lagi kan. Mana you all dah tahu, alhamdulillah. Baik, cuma kita ingatkan balik kat situ kena ada dengung. Alif Ashraf nampak macam dah berlatih tu. Cuba baca 51. Baca Ustaz. Baik. Summa innakum ayyuhad dallunal mukazzibun. Terus satu lagi. La'akiluna min syajarin min zakum. Lagi satu. Famali'una minhal butun. Baik. Selesai. Dah. Yang lain? Syaril.
Syaril. Hari ni Syaril macam popular sikit Syaril. Tadi dah tak ada gelang Alhamdulillah. Syaril sambung. Hadza. 54 Ustaz Ya. 56. 56. Hadza. Hadza nuzuluhum yawmuddin. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddikun. Afara'aytum ma tumnun. أأنتم تحلقونه أم نحن الخالقون. Baik, cuba tengok makhraj huruf kha, kha. Ada siapa tak yang bermasalah nak sebut kha? Antum kha. Antum takhluqunahu. Antum takhluqunahu am yang tu selembut-lembut ha. Nahnul khaliqun. Okey boleh? Mujur huruf kha tak ada dalam surah Fatihah. Alhamdulillah. Baik. Satu lagi. Syaril. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Allah. Masya Allah, bagus. Muhammad Fazrul. Fazrul, kita dah biasa jumpa Fazrul Selalu Ustaz, setiap minggu. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tazakkarun. Afara'aytum ma tahrusun. A'antum tajra'unahu am nahnu zari'un. Law nasha'u laja'alnahu ta'aman fazuntum tafakkahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Fazrul dah nikah? Dah kahwin? Belum, bujang lagi? Allah. Semoga Allah kurniakan jodoh yang baik-baik secepat mungkin. Amin. Sebab bila saya baca ni, saya bayangkan ni bacaan satu orang bapa dekat tepi buaya untuk tidurkan anak. InsyaAllah lain ni anak. Cara baca tu Masya Allah kan. Halus dia bacaan Ada anubattila amsalakum. Masya Allah. Sweet. So sweet. Masya Allah. Arina, Syira, Dahlia. Baik. Maklum. Baik, kepada Alhamdulillah, terima kasih Zaid. Next kepada sesiapa yang tidak dibenarkan untuk membaca Al-Quran, diharamkan untuk baca Al-Quran, tulis perkataan, jangan tulis nama atau macam ni, mamnu. Kami dulu kalau pelajar-pelajar perempuan tulis mamnu, M-A-M-N-U, koma. Mamnu maknanya dilarang, terlarang. Yang terlarang maksud dia. Okey. Ataupun senang mamnu tulis nehi je senang. Harina tulis nehi. Jadi saya tengok yang mana ada nama nehi tu nehi karongge, maknanya tak boleh. Mamnu atau nehi. Terima kasih Zaid. Allahu Akbar. Tapi akramul tak boleh. Akramul tak dibenarkan tulis dua perkataan ni. Jangan nak acah-acah. Wah, boleh Oh, boleh tulis mamnu No. Silakan. Akramul sambung. Inna la muhramun bal nahnu mahrumun. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Okey, baik. Di sini kita jumpa idgham bila gunnah, tanwin bertemu dengan lam. Perasan tak? Perasan? Perasan. Baik. Ketika tu saya dapat mengesan Akramul baca ada sedikit dengung di situ. Okey, baik. Dengar hati-hati. Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'al. Terus lam, seolah-olah macam tak ada tanwin, tak ada nun kat situ. Wa mata'al lil muqwin, wa mata'al lil muqwin. Boleh? Dia tidak ada dengung sama sekali. Sikit pun jangan ada. Tak sama yang sebelum tu. Tazkiratan, itu kena panjang dengung. Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqawin. Baik. Sambung sikit lagi, habiskan Akramul saya bawah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fala uqsimu bima waqi'in nujum. Baik, qalqalah tu tebalkan sikit. Qalqalah sughra. Baik. Fala uqsimu bima waqi'in nujum. Terus. Wa innahu laqasamu law ta'lamuna azim. Sekali lagi ulang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Masya-Allah. Di situ juga ada idgham bila. Idgham bila gunnah, jumpa lam. Bacaan yang kedua lebih jelas. Sebutannya wa innahu laqasamun law. Wa innahu laqa. Siapa yang baca laka? Salah. Wa innahu lakasamul, salah. Sebab tu kaf dia gantikan huruf. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Baik, sambung. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Baik, macam mana sebutan kaf kawan? Mak. Dia macam ada berangan sikit. Mak. Okey. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Okey, Akramul. Sambung. Ulang. Fi kitabim maknun. Pastikan dia kaf Akramul. Yang lain-lain pastikan bunyi tu bunyi kaf bukan qaf. Okey, mulut kena pun kena buka. Kan? Kullama atat itu ta. Tabbat. Kalau kaf buka mulut juga. Fi kitabim mak. Tarik, koyak habis. Maknun. Baru dia punya sebutan tu tak sama dengan qaf. Mak. Baik. Dia tak payah kuat sangat tu Akramul. Dia akan ada sikit je. Mak. Baik. Fi kitabim maknun. Fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Illal mutahharun. Azik, sambung Zik. Tanzilum min rabbil alamin.
Afabihadzal hadisi antum mudhinun. Baik, tengok dekat tanzilum mir. Tanzilum mir. Masa mir dia nipis, masa dia nak rob dia tebal balik. Tanzilum mir rabbil alamin. Itu idgham. Idgham apa? Bila gunnah, tidak perlu ada idgham sikit pun. Nun bertemu dengan ra. Dua huruf tadi kan, lam dan ra. Beres? Tanzilum mir rabbil alamin. Sambung afabihadzal. Afabihadzal hadisi antum mudhinun. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Falawla iza balagatil khuluqum wa antum hina izin tanzurun. Azurin? Boleh? Azurin, itu dah sampaikan salam saya pada ayah belum? Baik. Boleh Azurin satu ayat. Saya. Oh, Zaid dah beritahu ke? Nahi. Cakap nahi. Okey, baik. Jazakallah. Baik, jazakillah. Terima kasih banyak. Faizah. Faizah saya ke? Ya. Okay. Alright. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Boleh ulang balik tak? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Baik, kita tengok macam mana sebutan aqab. Falaula in kuntum ghayra madinin. Oi, awak nak ulang lah. Ulang. Okey, sorry. Bukan awak ulang. Ustaz nak semua orang tengok. Semua orang semak, bukan awak. Semua orang semak macam mana sebutan Ustaz tanya tadi, macam mana sebutan aqab. Wa nahnu aqab. Macam mana cara nak sebut? A buka mulut, qaf sifat qaf. Cuba sekejap. Alif Faizullah. Ustaz, Macam mana nak sebut? Wa nahnu aqab. Masya Allah. Fadil. Ini tak ada siapa meninggal Fadil. Saya tengok Fadil ni, saya ingat macam nak mandikan jenazah ke, nak kafankan ke, ke kawan-kawan sama je saya. Betul tak? Kawan-kawan sama tak je saya? Tak ada. Tak ada orang meninggal ini, tak ada urus orang meninggal. Tak ada. Fadil, cuba Fadil, nahnu aqab. Wa nahnu Okey. Aqab je lah. Aqab Rabu. Baik, masya-Allah. Okey, boleh Faizah? Okey. Sambung ya Ustaz. Wa nahnu balik. Okey. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin. Okey, kuntum panjang sikit. Falaula in kuntum ghayra madinin. Masya-Allah, terus. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Terus. Fa'amma in kana minal muqarrabin. Baik, terus. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Ulang. Farauhu wa raihanun wa jannatu na'im. Sambung ni Fatihah, boleh?
Okey, terima kasih Faizah. Fatia. Wa amma in kana min ashabil yamin. Terus. Fasalamun laka min ashabil yamin. Ulang balik. Fasalamun laka min ashabil yamin. Sekali lagi ulang. Fasalamun laka min ashabil yamin. Sekali lagi ulang. Fasalamun laka min ashabil yamin. Okey. Saya nampak kita ada komentator dekat sini. Silakan Faizah, ada apa-apa yang perlu kita boleh bantu? Faizah Osman. Allah takut. Fasalamun laka min ashabil yamin. Okey, tak apa Fatia. Sekejap, kita ada komentator jemputan itu. Tapi saya nampak dia punya kaedah. Wah, okey. Silakan Faizah Osman. Kalau ada apa-apa yang perlu dibantu. Okey, apa yang saya rasa dekat os tu. Maksudnya macam mana mulut kena ke depan yang okey. Tu satu je Faizah Osman . Yang lain-lain. Assalamun laka min ashabil yamin. Okey, sekali lagi. Dah betul lah tu. Tapi saya nak dengar sekali lagi. Fatia. Fasalamun laka min ashabil yamin. Masya-Allah. Tadi saya seulang lagi lagi banyak salah banyak. Sebab dia pun confused baik, betul Tadi dipanjangkan dekat min. Min tu jangan panjang. Assalamun laka min ashabil yamin. Tadi Fatia baca fasalam 4 harakat. Salah. Yang saya benarkan untuk panjang dekat dengung. Itu saja yang saya benarkan. Fasalamul mul itu adalah idgham bila gunna. Fasalamul laka min sod, sifat huruf sod tadi hilang. Yang saya benarkan. Baik. Fatia baca as. Kemudian min tu dipanjangkan. Okay. Tapi bacaan yang terakhir dah betul dah. Sambung. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Syirah, Rashid. Nehi Ustaz. Oi, masya-Allah. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya tak perasan sebab tu nanti tulis minggu depan atau next time tulis nehi senang Adibah Amira. Silakan. Fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Ulang balik. Wa tasliyatu jahim. Semula. Wa tasliyatu jahim. Masya-Allah. Baik, semula. Yang lain tengok macam mana dia sebut. Okey, silakan. Wa tasliyatu jahim. Jazakillah. Sambung. Inna hadza lahu wa haqqul yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Baik, macam mana Akramul? Akramul nampak muka berpuas hati nampaknya. Okey Akramul? Okey. Okey, nampak. Senang dengan komen, simple. Orang lelaki komen simple, okey? Tak ada masalah. Baik, kita pun sudah 10 suku. Kita sampai ke apa ini? Saya terlupa lah tiap minggu sampai ke apa? 10.30. Kalau saya tanya kau 9.50 tadi, kita sampai ke apa Zaid? Sampai 10 Ustaz. Okey. Patutnya dah 10.35 tadi saya tanya kan. Tu sampai ke 11 pula. Okey baik, tak apa. Saya pun ambil masa kalian sampai 10.30. Buka surah Tabarak. Kita dekat situ dekat tajwid tu betulkan, saya dah betulkan, kita dah baca beberapa kali dekat surah Al-Waqiah. Mudah-mudahan jadi panduan kan, jadi panduan pada semua. Buat sepana Pak Ding. Sepana
Sparring macam tak sedap dia bunyi dia kan. Sparring Sparring partner. Terbalik Ustaz, terbalik huruf. Itu dia macam tak sedap, macam tajwid dia tak apa kena pula. Sparring partner. Okey, baca dengan kawan-kawan, betulkan balik. Kita niat belajar. Salah, semoga Allah ampun dan maafkan kita. Baik. Silakan. Kita buka surah Tabarak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah. Dah jumpa tak surah Tabarak? Al-Mulk kan? Ayat Al-Mulk. Surah Tabarak pula. Surah Al-Mulk. Dah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tempat yang kena berhati-hati adalah tabarakalladzi zal biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengung syai'in qa ra yang hujung qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kalau saya baca laju. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baca perlahan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul bukan zal wa huwal azizul ghafur. Boleh? Ada susah tak dekat situ? Ada tak yang susah? Ada tak yang susah? Tak ada, mudah Baik. Cuma dekat zal allazi khalaqal mauta wal hayata qalqalah liyabluwakum ayyukum, ada syaddah, tekan sikit, ayyukum buka ahsanu amala wa huwal nampak tak? Wahu kuat. Baik, kelas 2 ayat dah. Kali ni biar ustaz baca sebab ustaz tak nahi. Okey, boleh? Allazi zi lagi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Beres. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ulang. Ma tara buka ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Baik, dengung untuk kita belajar, dengung tolong panjang sikit, melajak ke 4 harakat pun tidak ada masalah. Faru sebut faru fa ro faru Fadil try farji'il basara hal tara. Semula Fadil. Hello. Si alu. Hello. Dah lah baca salah. Lain tak aku cantik. Sama Ustaz. Kejap. Semula. Farji'il basara hal tara min futur. Macam mana kawan-kawan? Ada siapa nak bantu? Kok balik. Kalau betul biar betul. Betul ke? Betul Okey. Haziq angguk betul-betul tak payah Haziq. Kau nak acah-acah jadi juri jemputan ni tak payah. Masa Fadil baca, Haziq tak tengok pun mulut dia. Senang sebutan dia salah. Okey.
Mari kita melihat sekali lagi. Silakan Fadil. Salah tak apa Fadil? Kerana salah Fadil orang lain dapat belajar. Silakan Fadil. Ayat sama Ustaz. Ayat yang sama lah. Anak-anak diam-diam dulu anak-anak kat belakang ni sebab sini. Farji'il basara hal kejap. Aziz tak sempat tengok. Okey, kawan-kawan kita tengok betul? Okey. Silakan. Farji'il basara hal tara min futur. Okay, macam mana Aziz? Okey. Okey. Fadil. Kau kena belanja lagi. Ada siapa tak nampak kat mana kita boleh bantu Fadil? So. Kan eh? Raw. Ha. For. Ha? For. Tu kena lembutkan lagi. Siapa Tebakan raw. Siapa tu yang cakap tu? Fazrul. Fazrul lah. Yang cakap tu Fazrul. Fazrul? Tak dengar. Mana Fazrul lah? Tak dengar. Sekejap. Fazrul, mana satu Fazrul ni? Saya. MHL Muhammad tu. Ha? MHL Muhammad. MHL Muhammad Fazrul. Masya Allah. Allahu. Peranjat kita. Kan? Janganlah macam tu. Janganlah macam tu kan. Peranjat kita Allah Masya Allah Muhammad. Kan? Takut saya demam ini. Sebab saya terperanjat. Baik. Okey Fadil, mana Fadil? Okey Fadil. Far. Sibuk lah yang belakang tu. Tengok ni. Tengok ustaznya muka. Tengok. Biarkan dia Fadil. Baik. Far. Ra. Datang kemudian. Fa. Masuk ra. Aziz. Kat situ yang patut Aziz tegur. Far. Kau siap suruh tengok betul-betul. Okey betul kan. Okey tak apa. Sebab tu saya kata kesilapan yang Fadil buat orang lain dapat ilmu. Alhamdulillah. Faru. Oh, mantap. Faru. Tapi siapa punya suara saya dengar faru macam ni. Fir. Ustaz, nak tanya yang apa yang far. Ni dia macam kola-kola ke? Far. Kan? Far. Dia sifat huruf ra. Contoh fa buka. Ra kan gitu ra. Far. Tadi Fadil baca far, dia baca jambu sikit. Farji'il manja. Far dia baca macam tu. Farji'il basara hal tara kan. Memanja. Farji'il basara ra betul, tara betul dia kemunculan dia tu makhraj muncung dia tu betul. Tapi masa far tadi tak berapa tepat. Farji'il far. Sebab tu bila kita mengaji depan guru-guru itu. Guru itu dia goyang kan. Kalau ustaz-ustaz saya lah dia goyang, syekh-syekh dia goyang. Sebab dia tengok muncung tak cukup kuat. Ta tak buka, kaf tak buka. Kan? Baik. Boleh? Farji'il basara hal tara min futur. Silakan Fadil. Kau buat lagi. Dia tu tak. Fadil smoking tak? Tak. Sebab tu payah nak buat. Kalau orang smoking dia senang nak buat sebab dia biasa gitu. Raw. Sebut raw Fadil. Raw. Dia sifat dia mesti ada muncung sikit. Raw. Masya Allah. Mantap. Hai sayang. Raw. Betul-betul raw. Tak payah kahwin sem. Kita dah kahwin, kita dah ada rumah semua, tak payah kahwin sem. Lantaklah perempuan-perempuan ada dalam ni. Kita buat je muka kita macam mana pun.
Ro. Ro. Macam tu lah. Ro. Faru. Ro. Okey, masuk. Farji'i. Farji'il. Terkeluar aku ni ketawa itik. Ya Allah. Badir. Tetap jelah sampai 4. Dia lambat sampai Ustaz. Line saya tak okey. Okey, baik. Badir tengok sekejap. Sebut fa. Fa. Nampak jambu manja dengan ni. Fa. Fa. Ro. Fa. Ro. Okey, Ro. masukkan. Yang pertama dan yang kedua. Ulang. Faru. Dia kena buka first. Faru. Osh. Mantap. Nampak tak? Punya puas hati sampai peluk tubuh. Punya puas hati lah. Faru. Ulang Fadir. Farji'il. Okey. Okay, come on. Yep. Ya Fadil. Nanti Fadil belanja pula. Berlatih Belanja. Dah tersebut tu kenalah belanja saya. Nanti Fadil berlatih. Berlatih Yang lain-lain bukan Fadil saja. Yang lain-lain. Kita adalah sama. Saya dulu pun berlatih benda yang sama juga. Faru. Boleh baca Ustaz? Tak, saya punya tak berapa clear line dia. Tapi kita orang clear. Okey. Fadil nanti berlatih Far. Boleh baca balik? Boleh baca balik sekali lagi. Ke macam mana? Tak payah. Okey. Sebab line kau tak clear kan, tak sangkut. Kita tengok nampak. Ustaz tengah berlatih nampak. Nampak? Masya-Allah. Macam tu Baik. Kita nak minta Fazrul ada Fazrul. Boleh Fazrul? Ya saya Ustaz. Boleh. Farji'il basaru hal tara min futur. Tak nampak. Farji'il basaru hal tara min futur. Okey, baik. Cukup. Fazrul, sila baca dengan excited. Okey, dilarang bersungut. Sekali lagi ke? Ya. Farji'il basara hal tara min futur. Sebut far. Sekali lagi. Far. Okay. Sebab dia punya apa? Struktur bibir dia dia kena fa. Baik, nanti lain sambung. Saya yang sambung yang lain dengar. Okey, siapa nama? Fazrul, bagus. Betul. Fadil, tengok. Farji'il basara hal tara min futur. Sambung. Tummar. Allah, Ustaz ni banyak pula dekat surah ni jumpa huruf macam ni Sabar sikit kita belajar Tummarji'il basara ya Allah ya Arhamar Rahimin. Cukuplah sampai yang 4 untuk hari ni. Sebab itu latihan untuk ra, sifat huruf ra. Tummarji'il basara hal basara karrotaini yang qaliba ilaikal basaruha 3 sifat yang tebal. Basaruha yang qaliba ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Nipis. Ra yang nipis. Saya ulang.
Tsumma rji'il basara karrataini yanqaliba ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Masya-Allah. Boleh? Insya-Allah sanwasil fil mawdu'i al-atiyah. Pada minggu yang akan datang kita akan sambung dalam surah ni. Jadikan amalan, kita sedang belajar, kan? Kita sedang belajar. Kalau tersalah tidak mengapa. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita sesuatu. Surah Tabarak, surah yang bagus kita baca dan kita ambil kefahaman dia. Begitu juga dalam surah Waqiah. Surah Waqiah, kenapa kita orang kaitkan Waqiah ni tentang surah rezeki? Surah Waqiah berceritakan tentang akhirat, menyebabkan kita lupa keadaan dunia. Jadi kalau dianugerahkan dengan kekayaan, kan surah tu surah kekayaan, kan? Dianugerahkan dengan kekayaan, tapi dengan kita baca surah Waqiah, Allah bagi kekayaan, kita tahu nak manfaatkan kekayaan itu untuk apa. Boleh? Bila saya sebut ni, kawan-kawan, okey, kawan-kawan, okey. Saya nak invite kawan-kawan, bukan saya nak maklumkan, tolong doa satu keluarga ni Allah uji dia. Kan Allah uji dia, dia ada satu gudang pakaian, bukan gudang dia ada satu kedai jahitan. Dia ada 6 ke 8 pekerja. Yang mana sewaktu saya ziarah, kawan kenalkan, saya pergi ziarah, dia dah jual kereta, dia jual sebab PKP dia tak berniaga tak boleh, pekerja dia tak boleh datang bekerja. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, kereta dia kena jual. Dia jual bukan kena jual. Dia jual kereta dia. Dia jual rumah dia dekat Pulau Indah dan dia balik kampung dia di Pelentong, kampung bapa mertua dia, yang mana bapa mertua dia ni mualaf. Jadi suami dia adalah anak kepada mualaf yang baguslah, yang solat. Dan wanita ni pun dia seorang mualaf dari Sabah. Dari Sabah. Dan dia sangat bagus. Waktu saya ziarah, saya sembang-sembang, dia kata saya tak susah ustaz, saya bukan orang susah. Okey, dia kata dia bukan orang susah. Sedangkan saya dimaklumkan dia makanan bercatu. Dia catu makanan anak-anak dia dan anak-anak dia yang besar-besar belajar di madrasah, dan sebenarnya yuran madrasah disangkut. Yuran madrasah disangkut. Tetapi dia kawal pemakanan dia untuk bayar yuran madrasah. Boleh faham tak saya? Boleh. Tapi apa yang dia kata, masa kami hantar bantuan berupa makanan asas kan, makanan asas. Dia kata ustaz, dia kata saya bukan orang susah ustaz, saya bukan orang susah kan, saya malu nak terima. Sedangkan saya dimaklumkan anak-anak dia, keluarga dia makan sekali saja satu hari. Dia pujuk anak-anak dia apa? Supaya berpuasa. Lagi anak dia yang darjah 1 pun madrasah, perempuan juga. Anak dia semua perempuan. Dia kejut, dia kata Umi, kita dah susah, kita dah miskin, dia kata. Kita dah tak macam dulu. Umi bangunlah, dia kata janganlah tidur sampai subuh. Dia kata bangunlah kan. Sebab dia dah terlatih dekat madrasah dulu sebelum dicutikan. Dekat madrasah mereka telah dilatih bangun tahajud. Kan? Telah dilatih untuk bangun tahajud. Jadi dia kejut mak dia. Dia kata bangunlah Umi, kita dah susah. Kan bangunlah, minta dengan Allah supaya kita tak susah lagi macam ni. Jadi saya buka ruang lah pada kawan-kawan. Cari kawan-kawan yang mana Allah telah bagi lebihan rezeki. Cari. Kan? Cari. Saya pun sedang mencari juga. Yang dah jumpalah. Saya mencari-cari juga. Di sekitar kawan-kawan. Rupanya dia ni orang senang. Asal usulnya orang senang. Madrasah tu banyak yang diinfak. Masa zaman dia senang, cadar madrasah, langsir madrasah, semua dia tak ambil upah. Dia jahit secara sukarela. Itu sebagai satu bentuk sumbangan. Lagi dia kata yuran, dia tak pernah bayar yuran ngam-ngam. Anak dia 4 orang dekat madrasah tu, seorang 200 sebulan. Dia kata dia tak pernah bayar ngam-ngam. Dia kata zaman Allah bagi kelebihan rezeki kat saya, dia kata saya bagi lebih untuk ustazah yang mengajar, untuk tenaga pengajar.
Bila saya jumpa pihak madrasah, saya berhubung dengan pihak madrasah, menceritakan tentang masalah. Dia kata, kenapa Ustaz cerita macam tu? Dia kata, saya malu. Itu baru saya tahu, masa dia tengah Allah kurniakan dia kekayaan, dia kata dia banyak infak dekat madrasah tu. Dia kata bila Ustaz cerita macam ni, dia jadi malu. Dia jadi malu sebab dia tak dapat nak memberi daripada madrasah tu. Jadi pihak madrasah pun terperanjat atas makluman saya, tahu tak sekian dia ada masalah macam ni. Ya ke? Dia kata kenapa tak dia kata terima kasihlah beritahu. Dia kata saya baru tahu, kita memang tak tahu. Jadi saya nak bincangkan tentang yuran madrasah anak dia. Faham tak maksud dia? Saya cakap yuran dia boleh tak? Dia kata tak apa, nanti kita bincang dekat jawatankuasa apa yang kami boleh tolong di pihak yuran lah. Tapi bila saya ceritakan semula kepada puan ni tadi, dia kata kenapa Ustaz cakap macam tu? Dia kata ya Allah, malunya saya dengan madrasah, dia kata kan. Dia kata Ustaz tak pernah saya tak bayar yuran, dia kata. Cuma saya lambat sikit bayar yuran. Sebab saya ada rezeki saya bayar, ada rezeki saya bayar. Dah tak macam dulu, saya bayar ansur-ansur. Ada 400 saya bayar 400. Ada 600 saya bayar 600. Kemudian saya cari lagi 200 saya bayar lagi. Sebab anak seorang 200, seorang 200, 800 lah kan. Jadi dalam keadaan macam tu, saya cakap ya Allah, di tengah-tengah bandar Johor Bahru, dan orang yang dulunya senang tiba-tiba dia jadi macam tu sekelip mata. Allah uji pula suami dia ada apa nama, buah pinggang. Salah buah pinggang tak boleh bekerja, uzur tak uzur. Lepas tu anak-anak dia merayu satu perkara saja, dia kata Umi, satu perkara je, kami mampu lapar, kami boleh tahan kami punya makan, kami boleh kurangkan kami punya makan, tapi jangan berhentikan kami madrasah. Bila? Dia kata ada satu ketika dia rasa sangat terdesak dan sangat malu. Dia rasa macam dah tak larat sangat dah. Dia berhasrat, hati dia berkata-kata. Dia kata dia akan bincang dengan madrasah untuk berhentikan anak sementara. Nak tunggu ekonomi pulih. Sebab dia rasa macam tak mampu sangat nak bayar yuran. Allahu Akbar, 800. Jadi dia kata malam hati dia terdetik macam tu. Siang tu, waktu tahajud tu, anak-anak dia cakap benda tu. Maknanya dia ada connection. Kerohanian ni ada connection dengan anak-anak. Anak-anak dia cakap, dia kata Umi, kita susah macam mana pun, satu perkara je kami merayu kami, jangan berhentikan kami madrasah. Dia kata bila malam saya terfikir, waktu tahajud tu anak-anak saya bercakap macam tu Ustaz, dia kata saya terus macam tiba-tiba dapat satu kekuatan baru, saya letak satu keazaman. Dia kata saya takkan berhentikan anak saya madrasah. Saya akan kerja juga, saya akan cari duit, macam mana pun saya akan cari duit. Tapi dia kata saya tak tahu nak cari kat mana. Ya Allah, saya cakap alhamdulillah saya jumpa kan, cakap masya-Allah. Jadi saya buka pada kawan-kawan, pada siapa-siapa yang nak infak ke apa nanti bolehlah kan, bantu-bantu. Tapi bukan tu saja, pergi cari, dengar elok-elok saya cakap. Tengok ahli keluarga kita terlebih dahulu. Adik-beradik kita, jangan kita anggap abang kita nampak macam senang, adik kita nampak macam senang. Tidak, selami hidup dia, tanya belanja makan, keperluan asas semua, kita boleh, siapa yang boleh bantu, bantu. Okey. Orang rumah saya kata, dia pujuk saya kan, dia kata bang jomlah wainscoting rumah ni kan. Saya dah panggil satu kawan wainscoting kan cantik kan. Saya kata boleh, jom lah. Tetapi bila saya dah panggil orang je, saya dapat cerita yang macam ni. Kan? Saya cakap tak tergamak saya. Kan? Saya cakap yang wainscoting kan cantik tepi tu kan. Saya cakap kalau fakir miskin, orang susah datang, dia boleh gigit tu sikit wainscoting ni untuk bagi anak-anak dia makan. Jadi saya cakap dengan rumah saya kata, macam ni duit wainscoting tu. Kan? Duit wainscoting ni kita bagi pada orang yang biar dia mamah wainscoting ni sikit. Sajalah, itu bahasa gurau saya cakap tak tergamak saya kan. Tak tergamak saya cakap tak apalah kan. Ataupun saya cakap dengan rumah saya boleh dengan satu syarat. Kalau wainscoting 5,000, buat datang 5,000 lagi infak dekat orang susah. 5,000 ni bagi dekat 5 orang susah, 10 orang susah, 5,000 pasang wainscoting. Saya cakap jadi boleh kalau ada kita on. Sampai sekarang lah tak wainscoting rumah aku. Kan? Tapi tidak mengapa, tidak mengapa. Sebab saya berhasrat untuk balik ke Melaka. Saya cakap elok cantik je kau, cantik kau rumah kau pasang warning wainscoting bagai, dapat balik Melaka. Subhanallah. Aku cabut wainscoting untuk balik rumah Melaka. Kan? Jadi pada yang dekat sini,
Go on, jangan tiru macam saya Jangan tiru macam saya. Nanti sampai bila-bila rumah korang tak cantik. Faham? Tuan sofa, nak ganti sofa. Saya cakap selagi ada kucing kat rumah ni aku takkan ganti sofa. Sebab dia cakar-cakar kan, crack macam tu kan. Wah, dia sebenarnya dia bukan cakar sofa, dia sebenarnya dia cakar hati kita sebenarnya. Macam tu Baik ya Allah ya Arhamar Rahimin. Baik. Jangan dengar. Ingat pesan saya sebelum kita berpisah ini, tengok adik-beradik kita dulu. Kan? Selesaikan keluarga kita, tengok adik-beradik kita dulu. Tengok saudara-saudara sepupu-sepupu kita, mereka lebih afdal untuk kita bantu. Okey. Kemudian baru tengok yang lain-lain ataupun buat portion. Ini portion untuk saudara mara, ini portion untuk ni, ini portion untuk orang luar. Macam kita buat korbankan, buat portion. Kalau macam kita duduk di kawasan-kawasan selesa, dengan elok-elok saya cakap, kawasan selesa, rumah besar-besar. Tengok orang punya landscape, kereta 2-3 biji landscape, jangan anggap dia senang sentiasa. Kadang-kadang kesusahan dia lebih susah daripada orang susah. Kan? Sebab macam saya cakap tadi, akhirnya dia jual rumah, dia jual kereta, dia betul-betul susah. Kan? Dia jual segala-gala yang ada. Untuk meneruskan kehidupan. Jadi bertanya-tanyalah, cakap kak, okey kak akaknya bisnes okey tak? Kalau tak okey beritahu tau kan. Beritahu. Kalau beritahu ustaz nak buat apa? Beritahulah kalau boleh saya bagi beras ke, saya bagi apa ke. Cakap, ustaz ni jangan macam tu. Tak kan? Boleh faham maksud saya? Faham kawan? Boleh faham? Semoga Allah SWT pagi Jumaat ni niat kita. Pagi tadi saya satu tazkirah disebut oleh Asma Abu Bakar radhiyallahu anhu, kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Anak kepada Abu Bakar, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Asma ini adalah kakak ipar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada Asma, wahai Asma, jangan tahan pemberian kamu. Jangan berkira-kira, nanti Allah akan berkira-kira dengan kamu. Jangan menyimpan-nyimpan, nanti Allah akan simpan khazanah dia daripada dia bagi kau, dia baik dia simpan. Dia kata, maka infaklah sepuas hati kamu. Kan? Baik. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Saya minta maaf sekali lagi kalau ada gurau-gurauan saya. Tolong maafkan saya. Siapa yang tak maafkan saya, kita doakan dia pendek umur. Okey. Siap ugut tak tahan dia. Baik, saya tahu semua baik. Jadi maafkan saya. Sampaikan salam pada orang tua masing-masing yang masih ada. Okey, baik. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz.